Yo guys, and welcome to my video. Hari ni kita nak tengok satu phone special sikit, that is Huawei P60 Pro. Dah lama kan korang tak dengar pasal jenama ni. Bukan sebab dia orang menyepi je, tapi dia orang tengah sibuk improvise banyak benda. Huawei actually dia ada banyak benda yang berlaku tau. Contohnya macam dia ada dia punya camera division ni sendiri, dinamakan sebagai X-Mesh untuk dia punya sensor. Lepas tu there's certain things dalam bateri yang dia orang letak untuk improvekan supaya tahan lagi lama. And then dia punya materials lagi akan buatkan kau punya screen tu lagi tahan. But benda tu kita akan cerita dekat dalam video ni juga. Alright, let's talk first tentang dia punya kamera dekat sini. Benda yang besar gedabat yang kau nampak ni actually dia pakai 48 megapixel sensor yang sangat-sangat orang kata luas and sangat-sangat tajam untuk mata aku sendiri. Okay, benda yang special yang kau perlu tahu juga adalah dia actually ada aperture yang boleh dibuka ataupun boleh diubah daripada f1.4 sampailah kepada f4 kalau kau nak tahu. And then untuk dia punya sensor ultra wide dekat atas ni adalah 13 megapixel. Ultra wide tu memang orang kata sesuai lah untuk 13 megapixel. And then pergi dekat dia punya telefoto pula, yang ni boleh pergi sampai 48 megapixel. Dekat sini juga actually Huawei namakan dia punya lens ataupun dia punya kamera ni adalah ultra lighting camera, yang mana basically dia akan lagi sensitive to light. Untuk orang yang nak tangkap gambar malam, untuk tangkap gambar night shots, this is a heaven punya lens, is a heaven punya sensor untuk ada dalam poket korang pada masa tu. Dan macam aku cakap, tak ada guna kalau kau ada sensor yang bagus tapi tak pandai nak masak gambar tu kan, tak pandai nak guna that sensor. So dekat sini dia ada division dia sendiri, X-Mesh, untuk masak that camera, that post processing untuk nampakkan gambar korang nampak sangat-sangat lawak. Dan benda ni sepatutnya dapat nombor 1 dalam DxO Mark. Yes, bila keluar, betul dia dapat nombor 1 dalam DxO Mark, yang sebelum ni dikuasai, dibintangi oleh Honor, which is macam like dia orang je nama yang boleh kalahkan antara satu sama lain. So every year nama ni lah yang kau akan nampak dalam DxO Mark nombor 1 ataupun nombor 2. Bersilih gantilah basically. Alright, kita straight to the point je lah pasal dia punya hasil kamera dekat sini. Untuk main shooter f1.4 dengan kamera 48 megapixel tu, kau boleh nampak sendiri yang hasil dia memang sangat-sangat jelas. Untuk orang yang suka pixel peeping, boleh nampak dekat sini hasil yang dia boleh bagi dekat kita sendiri sebagai user yang boleh kata tangan biasa-biasa sahaja, boleh nampak all those angles, all those shots dengan sangat-sangat jelas. Bagi aku, untuk color daripada Huawei ni ada keunikan dia sendiri, and korang juga boleh ada macam pilihan korang sendiri untuk select beberapa LUTs, beberapa filter yang boleh buatkan gambar korang lagi pops. White balance is on point dekat sini kalau korang nak tahu. Most gambar yang aku tangkap sebenarnya ada lighting untuk lampu, contohnya warna biru ataupun dengan matahari. So benda tu akan buatkan gambar tu sama ada lagi orange ataupun sangat biru ataupun sangat-sangat merah. Apa yang pasti juga, dia memang flying colors bila test dengan dia punya dynamic range. Kau boleh nampak semua keterangan dekat langit dan juga keterangan dekat subjek yang aku tangkap, contohnya macam kereta, langit, dan dia still akan dapat tangkap that awan and buatkan image tu sangat-sangat HDR ataupun high dynamic range. Benda yang aku takkan komplain sangat dekat sini adalah dari segi bokeh, sebab kau boleh tahu f1.4 akan buatkan kau punya subjek lagi fokus dan belakang lagi blur and dapat that creamy bokeh untuk dapatkan hasil DSLR light. Benda ni lah daripada dulunya kita fokuskan untuk tangkap gambarkan, and tak mengecewakan dekat sensor 48 megapixel. Untuk dia punya aperture ni, macam aku cakap, dia boleh ubahkan daripada 1.4 kepada f4 punya sensor. So dekat sini buatkan kau punya subject and kau punya background boleh nampak sharp at the same time. Kita fokus dekat dia punya telefoto pula dekat sini dengan 48 megapixel. Kalau kau nak tahu lah kan, kebanyakan telefoto tak akan ada aperture yang rendah. So that's why Huawei memang fokuskan untuk buatkan dia punya aperture lagi-lagi besar. Contohnya dekat sini dia pakai f2.1 punya aperture. That's why dia panggil dia punya camera as an ultra lighting camera. Basically dia let in more light untuk korang dapat tangkap gambar malam and terang pada masa yang sama. Antara benda yang kau boleh guna untuk telephoto lens ni sebenarnya adalah tangkap gambar haiwan. Untuk orang yang suka tangkap gambar wildlife punya fotografi, this is a macam no brainer untuk korang dapat, especially on a smartphone, sebab korang akan fokuskan mata, dan sebagai fotografer nakkan muka seekor haiwan tu nampak sangat-sangat jelas, especially mata, hidung ataupun bulu dekat muka dia. Contohnya kat sini adalah aku bagi haiwan yang sentiasa ada dekat sekeliling korang. Untuk orang yang pecinta kucing akan suka dengan lens yang ada dekat sini. Not just that, bila korang tangkap gambar dengan lagi dekat dengan binatang ni sebenarnya,
akan nampak dia punya emosi lagi jelas. So this telephoto memang betul-betul boleh express apa yang kucing tu dapat rasa. Untuk dia punya telephoto ni actually dia pakai 3.5x, dia boleh pergi sampai 15x untuk tangkap gambar dengan lagi dekat. Benda yang telephoto agak kurang baik sebenarnya adalah bila korang nak tangkap gambar tu, dia akan a bit shaky yang sebab tangan korang naturally akan sentiasa bergoyang. So dekat sini telephoto lens yang ada dekat Huawei dapat manage that shakiness and buatkan kau punya gambar ataupun kau punya hasil tangkapan tu tak nampak shake dan juga lagi jelas dan juga sharp untuk post dekat social media. Benda yang aku selalu buat juga bila duduk dekat atas rooftop, akan tangkap gambar dekat bawah, and bila ada that scenery yang mana dekat traffic light tu and ada sunset ataupun ada sunrise contohnya, akan buatkan that photo nampak sangat panas, sangat warm dan boleh kaitkan dengan emosi yang korang ada sekarang. That level of feel untuk tangkap gambar adalah sangat-sangat susah untuk sesebuah smartphone contohnya, yang dulunya di capture oleh DSLR sahaja. Dan bila situasi macam tu, kau punya lighting akan lagi kurang, tapi dengan ada sensor dekat sini, percaya cakap aku, boleh tangkap gambar macam biasa je and kau boleh tengok sendiri dekat hasil gambar yang aku tunjukkan dekat korang sekarang ni. Kau boleh pergi daripada contohnya paling ultra wide, lepas kau boleh zoom lagi smooth slowly masuk kepada bit shot biasa, and then telephoto lens sampai kali 15 kali tu. Benda itulah yang buatkan korang tak rasa macam perlukan equipment yang orang kata mahal ataupun pakai kamera yang besar, lepas tu production line. You don't need that bila ada sensor yang macam ni. Dan bukan telefon ni je, banyak dah kaliukan, dan supposedly Huawei dapat DxO Mark paling tinggi. Another thing yang dia orang improve actually adalah dia punya XD Fusion Pro. Sebab dekat sini kalau ikutkan dari dulu memang dah ada dah, tapi untuk kali ni dia akan buatkan kau punya gambar tu nampak lagi real. Basically akan nampak macam miniature a bit, but at the same time memang gambar tu akan nampak kelainan lah untuk mata aku sendiri. Benda yang selalu aku akan fokus adalah bila tangkap gambar not just macam HDR, dia punya night shots pun aku akan try tangkap juga, sebab kebanyakan kamera yang ada dekat pasaran tak boleh nak tangkap gambar malam and tak pandai nak proses kamera at low light punya situation. Yang ni 48 megapixel yang ada f1.4 and f4 yang boleh korang adjust ni, buatkan tangkap gambar malam tu macam tu je. Sebab kau boleh tengok hasil dia dekat sini. Even light trade ataupun orang kata tangkap gambar guna shutter speed yang lama ataupun panjang tu, buatkan Huawei P60 Pro ni rasa sangat-sangat basically kacang lah. Aku dah try tangkap gambar dekat sini and really liking a lot untuk dia punya camera department dalam Huawei P60 Pro. Alright Fazli, dan puji pasal dia punya kamera sebab dia memang lawa. Kita cakap pasal benda yang orang memang selalu bimbang bila pakai Huawei contohnya dekat sini. Adakah tahun ni akan ada improvement? Sebab dulunya korang perlu install banyak benda. Sekarang perlu ke install banyak benda tu untuk install contohnya WhatsApp, Instagram, Facebook and everything? Perlu ke? Untuk dekat sini actually memang dipakai Huawei App Gallery lagi. Tapi dia lagi mudah sebenarnya sebab korang tak perlu nak install daripada outsource. Apa yang Huawei buat dekat sini buatkan korang tak rasa pun perlukan Google, sebab dia orang dah install a few things dekat dalam app gallery tu untuk buatkan korang rasa macam install directly daripada Google. Contohnya dekat sini korang nak install Twitter contohnya. Nak install Twitter, pergi dekat dia punya app gallery, kau akan nampak dekat situ ada option Twitter yang mana kau boleh tekan download dan install at the same time tau. Kalau kau first time akan nampak kat bawah tu ada option install Lightroom. Tekan je benda tu dan semua apps yang kau install lepas tu tak perlu nak install lagi dah, dan buatkan korang rasa we don't need Google sebenarnya. Banyak benda juga yang aku boleh install, contoh macam dulunya tak boleh nak install Netflix, sekarang dah boleh dah. Buatkan Huawei punya work ni memang betul-betul nak suruh kita boleh guna Huawei P60 Pro, and dia orang dah improve dan dia orang dah prove to us untuk Huawei P60 Pro ni actually memang dah boleh guna untuk semua orang. Ada benda lah yang dulunya orang ada komplain, kata Huawei P60 Pro tak boleh nak pakai Android Auto. Turns out dekat sini dah boleh dah. Korang just plug in dekat Huawei P60 Pro dekat korang punya kereta, korang just plug in guna kabel macam biasa dan dia akan dapat guna Android Auto dalam kau punya kereta untuk navigate ataupun nak dengar lagu especially. Other than that, semua app banking yang kau nak install, Huawei App Gallery memang ada dekat dalam tu. So far aku rasa macam tak ada masalah sangat. Shengo, CIMB, Maybank,
Benda ni adalah benda-benda essential dan terbukti memang dapat install dekat dalam ni. Apa lagi yang aku boleh cakap pasal Huawei P60 Pro? Dia punya bateri adalah 4815 mAh, which is quite big enough untuk semua orang. Untuk penggunaan aku sendiri actually boleh tahan sampai 6 ataupun 7 jam. And most of the time pun aku akan guna apps yang aku download daripada App Store tu untuk contohnya macam open Twitter, buat kerja dan juga a few things lah. Even bayar punya charger kereta elektrik pun pakai Huawei P60 Pro juga. Untuk dia punya bateri boleh tahan macam aku cakap 6-7 jam dan boleh quick charge 10 minit kau boleh tahan ataupun boleh sampai 50%. So sangat-sangat laju dengan 88 watt charger yang ada dalam kotak bila kau beli telefon ni. Dan yelah, tak ada komplain sangat untuk in terms of dia punya penggunaan, and tak ada komplain juga in terms of dia punya charging punya speed. Kalau kau nak tahu juga, dia punya screen kat sini adalah 6.67 inci 120Hz. Dan aku tahu korang mungkin cakap, Fazli, dia curve display lah. Dia actually curve punya tepi. Basically dia quad curve, atas, bawah, kiri dan juga kanan. Aku nampak korang komplain kalau rosak susah nak ganti ataupun mahal nak ganti. Kalau kau nak tahu, dia punya screen kali ni Huawei dah mendengar tau. Dia ada Switzerland SGS 5 star drop resistant. Apa maknanya dekat sini? Basically dia punya screen ni memang betul-betul tahan lama. Kalau kau ketuk ada something drop on the phone, akan tahan lama dan dinamakan sebagai certified Kunlun glass. Korang memang like dah tak ada alasan dah untuk pakai telefon ni and drop your glass. Kalau tak silap aku, dia pun ada warranty juga untuk dia punya screen dekat depan tau. Tapi ada satu benda lagi yang korang perlu tahu juga. Dia punya finishing dekat belakang ni sebenarnya is a bit unique tau. Nampak macam apa? Nampak macam tile tak kata? Nampak? Untuk korang lah kan tak pernah tengok this finishing. Aku tak pernah tengok. This is the first time untuk on a smartphone. Dan dia juga ada macam finishing anti fingerprint feather sandglass dekat belakang ni. So korang tak akan dapat nampak sebiji, seketul, satu pun pasal fingerprint korang pegang ke apa ke, memang tak nampak. Dan buatkan telefon ni memang anti fingerprint magnet. Dan kata Huawei pula, dia punya finishing dekat belakang ni adalah fashion statement, ataupun orang memang suka lah kalau nak cakap pasal seni ataupun dia punya art, ada dekat sini, kata Huawei. Nama finishing yang kau nampak sangat-sangat lawa dekat belakang ni adalah pearl rocco color. So kalau kau nak beli Huawei P60 Pro, aku suggest ambil yang model ni, sebab memang kau tak akan nampak daripada telefon ataupun jenama lain. Alright, aku rasa tu je lah apa yang aku boleh cakap pasal Huawei P60 Pro. Kalau korang memang nak pergi ke arah kamera yang lagi berkualiti, and no doubt top of a smartphone line up, Huawei P60 Pro ni is a no-brainer untuk korang ambil especially. Dan ya, tak ada benda lah yang aku boleh komplain sangat, sebab aku dah explain all the things dekat korang dalam video ni. Dia punya main focus adalah dia punya kamera, and then dia punya operating system is good, tak ada benda yang nak komplain sangat pun. And then dia punya battery is memang tahan lama kalau korang nak tahu. Untuk sistem yang Huawei create ni memang all-rounder untuk korang beli as a daily driver. Lepas tu aku harap next time Huawei dapat letak semua teknologi yang ada dekat sini, especially the camera, dalam mid-range phone pula. Kan? Yang tu lagi gempak. Macam biasa guys, leave a like, subscribe. So keep smiling. I'll see you guys on my next video. Bye! Banyak bebel aku ni.